Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat mengerjakan salat subuh secara berjamaah, dan kita diberikan lagi ruang oleh Allah untuk kita sama-sama memanfaatkan waktu yang masih ada ini untuk kita sama-sama memahami tentang pesanan peringatan dari Allah dalam surah Yasin, yang mana kita telah pun memasuki ayat yang ke-48, yang mana ayat nombor 48 ini, jika tuan-tuan merujuk, kalau nota yang bercetak berada pada muka surat nombor 24 dan 25, manakala yang melihat secara soft copy dia berada pada slide nombor 48 dan slide nombor 49. Kalau tuan-tuan mengambil sedikit waktu melihat perkaitan ayat nombor 48 ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya, ia mempunyai perkaitan yang sangat dekat. Perkaitan dia adalah sewaktu kita membaca ayat 45, 46 dan ayat nombor 47, Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang yang kafir, yang tidak mahu bertakwa kepada Allah, yang mana mereka juga tidak ada perasaan belas kasihan kepada orang-orang yang miskin. Maka ayat nombor 48 ini memberikan kepada kita jawapan dari sudut kenapa orang kafir ini dia tidak mengendahkan orang-orang yang fakir miskin, kenapa mereka tidak takut kepada azab hari akhirat seperti mana perintah bertakwa. Kita dapat jawapan dia, punca besarnya adalah pada ayat yang ke-48. Ayat 48 ini dia berkaitan dengan hari yang dijanjikan oleh Allah yang pasti datang, iaitu adalah hari kiamat. Jadi apabila manusia dia tak percaya nanti adanya hari kiamat, ada buat baik dibalas baik, buat buruk dibalas buruk, kalau kita tolong orang yang susah, Allah akan tolong kita di hari akhirat, mereka yang tak percaya semua itu, maka mereka pun tidaklah mengambil peduli apa yang berlaku dekat dunia. Yang paling penting hidup mereka semata-mata. Jadi ayat nombor 48 ini pengajaran yang kita boleh ambil. Ayatnya kita telah baca pada pagi semalam, yang mana ayat yang ke-48 ini, pelajaran yang pertama yang kita dapat belajar adalah bagaimana Allah bagi tahu kepada kita sikap yang melampaui batas manusia ini terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul. Maksud melampaui batas ni, mereka tak percaya, mereka merasakan kekuasaan Allah ni lemah, Allah ni tidak mampu untuk mendatangkan perkara yang Allah al-wa'du, yang Allah janjikan, iaitu hari kiamat. Mereka bertanya dalam niat mereka nak mempelekeh-lekehkan, mereka nak mempertikaikan tentang janji Allah itu. Sedangkan kita belajar janji Allah itu adalah benar. Lepas tu mereka juga minta kepada Nabi itu supaya tunjukkan mana hari yang dijanjikan itu. Jadi secara tak langsung mereka telah merendah-rendahkan kerasulan Nabi SAW. Sedangkan kita telah belajar sebelum ini, Nabi ini dia hanya menyampaikan pesanan saja. Nabi tidak ada kuasa untuk mendatangkan hari kiamat. Pelajaran yang kedua kita dapat belajar di sini, inilah ayat yang menunjukkan bahawa, menjadi bukti bahawa Nabi SAW ini telah pun menyampaikan, mengingatkan manusia tentang hari kebangkitan semula dan adanya hari pembalasan.
Jadi tidak ada lagi dolak dalih mengatakan bahawa tak pernah dengar pun tentang hari pembalasan. Jawapannya tidak. Kerana ayat nombor 48 ini telah menjelaskan tentang maklumat tentang hari kebangkitan semula telah disampaikan. Pelajaran yang ketiga yang kita dapat belajar, bahawasanya inilah ayat di antara ayat yang membuktikan bahawa orang-orang kafir ni sebenarnya mereka tak percaya apa jua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan masih ingat awal-awal surah Yasin, kita jumpa ayat yang Allah menegaskan bahawa Nabi Muhammad ini seorang rasul. Saya ingat lagi yang Allah bersumpah dengan wal Qur'anil Hakim, kan? Innaka laminal mursalin. Jadi ayat yang awal-awal dulu Allah sampai bersumpah demi Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar seorang rasul. Jadi ayat 48 ni membuktikan, patutlah Allah bersumpah, Allah menegaskan kerasulan Nabi, kerana Allah nak memberitahu kepada mereka bahawa apa yang Nabi nak sampaikan itu semuanya adalah dari Allah. Tetapi apa yang Nabi sampaikan seperti janji Allah ini mereka telah abaikan. Jadi apa tindakan yang kita boleh ambil berdasarkan ayat nombor 48? Kita sebagai seorang yang beriman, yang faham ayat ni, yang baca ayat ni saban minggu, maka kita kena meyakini segala janji Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama tentang kedatangan hari kiamat. Tuan tengok kan zaman sekarang ni macam-macam perkara-perkara yang telah muncul, yang perkara muncul itu sebenarnya menandakan adanya hari kiamat. Tuan tengok apa berlaku kepada Arab Saudi contoh, kan, berlumba-lumba untuk meninggikan bangunan-bangunan dan sebagainya. Itu di antara tanda dia. Jadi bagi kita orang beriman, janji Allah itu adalah benar, betul tak? Kiamat itu adalah benar. Okay. Kemudian tindakan yang kedua, kita sebagai seorang yang beriman, kita kena membenarkan semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengingatkan kita tentang hari pembalasan. Bagi kita orang beriman, apa Nabi sebut itu adalah betul. Sebab itu kita juga pernah, kalau kita doa, kita tahu kita mengatakan Muhammad itu adalah benar, Quran itu adalah benar. Dan tuan-tuan dan muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ayat 48 ni kalau tuan-tuan imbau kembali, ingat kembali surah Yasin ni, saya telah sebutkan pada tuan-tuan perempuan sebelum ini, surah Yasin ni setiap kumpulan ayat dia akan masuk tentang hari kiamat. Kalau kita masih ingat lagi, daripada ayat pertama sampai ayat nombor 11, ayat nombor 12, Allah cerita tentang Allah nak menghidupkan orang yang mati. Inna nahnu nuhyil mauta. Bermula ayat 13 sampailah ayat nombor 31, ayat 32, Allah mengingatkan semua ini akan datang kepada Allah muhdharun. Lepas tu kita baca ayat nombor 33 sampailah ayat nombor 47, 48, Allah menyebut tentang hari kiamat. Jadi bermula 48 ni tuan akan lihat bagaimana Allah membawa kita kepada apa itu kiamat, apa yang berlaku di hari kiamat. Okey. Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya, saya pernah sebut tuan-tuan sebelum ini dekat pengenalan, kalau tuan-tuan baca surah-surah Makkiyah, iaitu surah-surah yang turun sebelum hijrah, dia mesti akan ada 3 tema ni. Dia mesti ada 3 topik utama. Dia akan cerita, ayat tu cerita tentang ketuhanan, dia cerita tentang kerasulan, dia akan cerita tentang hari kiamat. Termasuk seperti mana surah Yasin.
Jadi mari kita lanjutkan dengan ayat nombor 49. Allah nak membawa kita pergi seolah-olah kita berada pada macam mana kiamat itu berlaku. Sebab ayat nombor 48, mereka sering kali tanya, bila janji itu nak datang? Bila janji itu nak datang? Maka Allah bagi tahu jawapan. Nak tahu janji itu bila dia akan datang? Ayat nombor 49, Allah memberikan jawapan awal dia. Jadi kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. Allah membuktikan, Allah memberitahu mereka ni termasuklah orang-orang yang tak percaya nanti kiamat didatang. Mereka tidak perlu nak tunggu kiamat datang ni, melainkan sayhatan, satu pekikan, wahidatan, satu pekikan, iaitu ada satu suara bunyi yang kuat yang akan membinasakan mereka. Waktu pekikan tu datang, mereka dalam keadaan sedang leka, bergaduh dan bertengkar. Okey, ayat nombor 49 ni sebenarnya sayhatan wahidatan tu apa? Sayhatan wahidatan sebenarnya merujuk kepada tiupan sangkakala. Jadi tiupan sangkakala ini dalam ayat ini menyebutkan kiamat tu dia akan datang melalui satu tiupan. Yang tiupan tu kalau dia sampai, dia akan keluar bunyi yang sangat kuat, menyebabkan mereka-mereka ini akan binasa, mereka mati. Dan waktu tiupan tu datang, mereka tak sedar pun. Dalam keadaan mereka sedang sibuk dengan urusan apa? Leka, bertengkar dalam bab urusan dunia. Okey, jadi ayat ini saya nak izinkan saya untuk lanjutkan sedikit. Kita ambil maklumat-maklumat lain sedikit. Okey. Kalau kita belajar ayat nombor 49, kenapa Allah kata dia datang dalam keadaan mereka leka bertengkar, bergaduh? Maknanya kiamat itu datang melalui tiupan sangkakala yang pertama ni, dalam keadaan mereka macam dalam keadaan tiba-tiba maksudnya. Jadi kita tengok dalam ayat yang lain. Okey, ada ayat yang lain dia memperincikan ayat nombor 49 ni. Walaupun dia dalam ayat yang lain, tapi topik yang sama. Okey, kita lihat pada surah Az-Zuhruf. Dalam nota kita tengok buku surat nombor 30. Okey, dalam surah Az-Zuhruf ayat nombor 66 kita dapat jawapan. Bila sayhatan wahidatan itu datang, Allah mengatakan hal yanzuru na illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Allah kata mereka tidak menunggu datangnya kiamat ni, melainkan waktu dia datang dalam keadaan apa? Bautah, dalam keadaan mengejut. Wa hum la yash'urun, dan dalam keadaan mereka tidak menyedari dia. Menyedari ni maksudnya mereka tak sangka-sangka pun. Tiba-tiba berlakunya kiamat. Kenapa mereka tak sangka? Waktu tu mereka sibuk dengan urusan dunia. Tiba-tiba dengar satu bunyi yang kuat. Sebelum ni mereka cabar. Mereka selalu tanya, bila al-wa'du tu? Bila kiamat tu datang Muhammad? Kalau kau benar. Allah kata, kalau dia nak datang, kata Allah, cukup dengan satu tiup je, kata Allah, kiamat tu akan datang. Okey. Kemudian ada penambahan maklumat lain, tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak nukilkan hadis Nabi SAW.
Apa yang mereka sedang buat? Sebab dalam surah Yasin 48 Allah cuma sebut mereka dalam keadaan mereka leka. Mereka bertengkar, mereka bergaduh dalam urusan dunia. Apa mereka buat? Okey, dalam hadis dalam hadis riwayat Al-Bukhari, punyalah tak sangka kiamat tu datang, mereka dalam keadaan buat apa? Okey, dalam hadis ni Nabi menyebutkan bahawa waktu kiamat tu datang, ada dua orang yang sedang membelik baju untuk berjual beli. Dia tak sempat dah nak jual. Faham tak? Dia sedang jual beli. Okey, berapa baju ni sepasang? Macam mana baju ni? Ketika sayhatan wahidatan datang, mereka dah tak sempat nak berjual beli dah. Sebab apa? Sebab dah binasa dah. Okey. Kemudian contoh manusia lain yang dia dalam keadaan leka, Allah kata dia sibuk dengan haiwan ternakan dia, duk perah susu haiwan tu. Dia dah perah susu tu, tapi dia tak sempat nak minum. Sebab apa? Sebab telah datang sayhatan wahidatan. Ada orang lain pula, dia sedang memperbaiki kolam dia. Untuk apa? Untuk mengisi air dia, untuk binatang-binatang ternakan dia. Dan ada orang, kata Nabi SAW, dia telah ambil makanan nak masuk dalam mulut dia tu, dah nak masuk mulut dah, tapi dia tak sempat untuk dimakan. Sebab apa? Sebab telah datang sayhatan wahidatan. Okay. Dalam hadis Nabi ada menyebutkan siapa manusia pertama yang akan mendengar sayhatan wahidatan. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, orang yang pertama yang akan mendengarnya adalah seorang lelaki yang sedang memperbaiki tempat minum susu untanya. Maknanya disibuk dalam urusan apa? Dalam urusan kerja dia. Dialah orang pertama yang dengar sayhatan wahidatan. Lalu apa yang jadi kepada dia? Fayas'aqu wa yas'aqun nas. Nabi kata dia yang dengar tu pun mati, dan lepas itu semua manusia yang dengar akan mati. Okey, apa yang dapat kita belajar pada ayat yang kita baca sebentar tadi? Nombor satu, Allah nak bagi tahu kepada kita, Allah Ta'ala ni dia maha mengetahui dan dia maha mendengar apa yang diperkatakan oleh ayat yang sebelumnya. Ingat tak ayat yang sebelumnya, ayat nombor 48 kan? Kan mereka mempersoalkan tentang janji kiamat tu nak datang. Selalu tanya. Jadi Allah pun turunlah ayat 49, Allah jawab. Allah kata, oh kamu duduk tanya sangat bila al-wa'du tu. Maka Allah menjawab dengan menerangkan pada ayat nombor 49. Pelajaran yang kedua di sini, ayat ni menjadi satu ancaman, amaran kepada orang-orang yang tak percaya datangnya hari kiamat. Yang amaran dia kat mana? Dia akan datang waktu kamu leka, waktu kamu tak perasan, dalam keadaan mengejut, dan ketika itu kamu akan binasa. Satu ancaman kepada orang tak percaya, termasuk kita jugalah menjadi ancaman. Baik, yang ketiga, pelajaran ketiga, ayat ini menunjukkan subhanallah, kehebatan Allah ni, hebatnya Allah ni, satu tiup saja semua manusia akan mati. Tuan-tuan tahu dia tiup melalui apa? Nanti dekat ayat berikutnya ada jawapan. Sayhatan wahidatan, macam mana keluar bunyi yang kuat tu? Nanti Allah akan sebut ditiup melalui as-sur. Apa itu sur? Nanti kita akan jumpa ayat itu, kita akan sebut. Yang keempat, Allah nak memberitahu kepada kita, rupa-rupanya tiupan yang kuat itu, sangkakala yang pertama itu datang, dia datang dalam keadaan tiba-tiba. Mungkin pagi ni, mungkin, percaya tak ni? Sebab hari kiamat dia berlaku pada hari Jumaat.
Wallahu a'lam. Okey. Nombor 5, ayat ini menjelaskan kepada kita betapa buruknya keadaan manusia ketika tiupan yang pertama tu berlaku. Kenapa kita kata menunjukkan keburukan akhlak mereka? Sebab ayat tu kata mereka sedang buat apa ketika tu? Tuhan tak kata mereka sedang solat tiba-tiba datang kiamat. Tuhan tak cakap ketika mereka sedang belajar tadabbur kiamat tu datang. Hatta Allah tak sebut macam tu. Tapi Allah sebut dalam keadaan apa? Wahum yakhsimun, dalam keadaan mereka bertengkar. Maknanya kiamat tu datang dalam keadaan mereka bersikap akhlak yang buruk. Okey, kita kuatkan dengan dalil dalam hadis Nabi riwayat Muslim. Nabi SAW mengatakan anna sa'ata la taqumu illa syiraril khuluqi. Sesungguhnya hari kiamat tidak akan terjadi melainkan ketika itu manusia ketika itu adalah seburuk-buruk makhluk. Maknanya waktu tu orang beriman dah tak ada dah. Orang beriman sudah tiada. Kalau tuan-tuan sempat membaca nota suratul Kahfi, saya ada nukilkan cerita Dajjal dengan Ya'juj dan Ma'juj. Nanti tuan-tuan cari balik nota tu, tuan-tuan baca. Selepas Nabi Isa ni mati, Allah akan menghantar apa? Allah akan menghantar angin. Angin tu kena pada semua orang, termasuklah orang beriman. Akhirnya orang beriman ni mati. Tapi yang tinggal orang yang tidak beriman. Orang yang tak beriman ni lah, dia buat kejahatan-kejahatan, akhirnya datangnya tiupan sangkakala. Seperti mana hadis ni kata, kiamat tu akan datang ketika itu manusia merupakan seburuk-buruk makhluk. Jadi kita selesai pada ayat nombor 49. Nanti kita bacakan ayat nombor 50. Ayat 50 ni tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah ya. Allah menerangkan lagi waktu mereka sedang leka bertengkar tadi itu, mereka tak boleh buat apa? Apa yang mereka tidak boleh lakukan? Adakah mereka sempat nak WhatsApp? Adakah mereka sempat telefon ahli keluarga? Ada pada ayat nombor 50 jawapan dia. Jadi kita tutup dengan ayat 50 kita baca, tapi kita tak akan ulas lagi. Kita akan ulas pada minggu depan. Kita tutup dengan ayat nombor 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. Allah kata, maka dengan itu mereka tidak ada kesempatan pun untuk membuat sebarang pesanan, dan mereka tidak ada ruang untuk kembali kepada ahli keluarganya. Kalau yang ambil hadis tadi tu, kalau ada orang yang sedang berjual beli di pasar, dia dah tak sempat nak membuat pesanan akhir. Orang yang sedang bergaduh tu, dia tak sempat kembali kepada ahli keluarganya. Jadi pengajaran ayatnya apa? Bimbang kiamat ni boleh berlaku hari ni, kita habiskanlah pengajarannya. Boleh sikit. Sikit lagi, habis sikit waktu lagi puan-puan ya. Sikit je kita habiskanlah. Nanti tergantung pula cerita ni. Okey, begini. Pelajaran ni nombor 1. Pelajaran di nombor 1, apabila tiupan sangkakala itu berlaku, maka tidak ada siapa-siapa pun boleh nak berkata-kata. Dia dah tak boleh dah nak WhatsApp, nak telefon, dah tak ada dah. Sebab apa? Sebab dia akan mati di situ. Pelajaran nombor 2, dahsyatnya tiupan sangkakala itu
sehingga mereka tak mampu lagi untuk kembali kepada keluarga mereka. Okay, kenapa mereka dah tak sempat nak bercakap-cakap, nak berpesan-pesan ni? Kerana hari itu, ketika tiupan itu berlaku, sebenarnya mereka terkejut. Tiupan tu sebenarnya sebelum mati, mereka akan terkejut dulu. Lepas tu baru mereka mati. Nak tahu mereka terkejut, mereka kaget. Dahsyatnya bunyi yang kuat tu, mereka terkejut. Allah ada nyatakan di dalam surah An-Naml ayat nombor 87. Kita tengok pada perkataan fafazi'a. Allah kata wa yawma yunfakhu fis sur fafazi'a. Ingatlah hari tiupan sangkakala, lalu terkejutlah makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang di bumi. InsyaAllah minggu depan kita akan perincikan berapa tiupan sangkakala sebenarnya. Adakah 2? Adakah 3? Kita akan bincangkan insya-Allah bermula pada ayat nombor 51. Jadi moga-moga kita semua dapat manfaat pengisian pada pagi ini. Kefahaman kita semakin bertambah, keimanan kita semakin kukuh, dan kita semakin mempercayai tentang kedatangan hari kiamat. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.